Bahasa Melayu, bahasa ibunda, bahasa bercanda, bahasa berseloka. Bahasa Melayu, bahasa perpaduan, ketepikan perbezaan. Bahasa Melayu, bahasa Nusantara, mari kita martabatkannya. Bahasa Melayu, bahasa ilmu, ayo kita bawa ke pentas dunia. Bahasa Melayu juga melahirkan generasi pemula. Indah berpalam si awan petang, berarak celah ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, berbuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam suara bersatu Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kepada kehadiran Ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam forum perbincangan tentang pandangan dan pendapat pokok dalam memartabatkan bahasa Melayu di hari yang indah dan mulia ini. Saya, Farisyaran dan Ira Astata akan bersama-sama warga Dewan sekalian untuk mempromosikan forum kita pada pagi ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak dan cantik belaka, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu maujuk pertemuan bicara forum kita pada pagi ini. Maujuk forum kita berkisar tentang seorang tokoh pasca merdeka yang cukup disegani dan dikenali di negara kita. Namanya bukanlah asing dalam dunia akademik di Malaysia. Lebih-lebih lagi, sumbangan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu cukup besar di negara ini. Anak Kelantan yang dilahirkan pada tahun 1939 itu juga dikenali sebagai ahli bahasa yang pernah memegang komisi pengajian Melayu dan dianugerahi gelaran Profesor Emeritus oleh Universiti Malaya atau dikenali sebagai UM, serta anugerah Bina Emas Tun Fatimah yang disampaikan Raja Permaisuri Sri Agong Tuanku Siti Aisyah pada tahun 2002. Beliau juga mengasaskan Persatuan Linguistik Malaysia dan menjadi presiden pertubuhan itu selama 18 tahun. Tak tumbuh, tak merata, jika tak sembuh, kami tak kata. Beliau juga telah menghasilkan tidak kurang daripada 30 buah buku tentang bahasa Melayu yang menjadi rujukan hingga sekarang. Bagaimanapun, sebelum menjadi individu yang disegani dalam dunia akademik, beliau mengakui ia bukan sesuatu yang mudah kerana banyak pengorbanan dan upayaan perlu ditubuhinya. Mungkin ramai yang tidak mengetahui tokoh wanita ini sebenarnya tidak pernah mengikuti pengajian di sekolah Melayu dan mengambil mata pelajaran bahasa Melayu sepanjang zaman pengajiannya. Persoalannya, bagaimana ini boleh berlaku sedangkan beliau adalah pakar bahasa? Dan mengapa kali ini akan dikupas menerusi pendapat-pendapat ahli panel kita. Dalam pagi itu, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang pendidikan ini. Tokoh kita pada hari ini telah menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggris Perempuan yang sekarang dikenali sebagai Sekolah Rendah Zainab di Kota Batu pada tahun 1948 sehingga 1952 dan kemudiannya di antara tahun 1953 hingga 1957 beliau menuntut gelar di Maktab Perempuan Melayu Kuala Lumpur yang kini telah dipindahkan ke Seremban dan ditukarkan namanya menjadi Kolej Indonesia. Kemudian setelah lulus Cambridge School Certificate, beliau melanjutkan pelajaran di St. Francis Institution, Melaka sehingga lulus High School Certificate HSC pada tahun 1959. Beliau kemudian mendapatkan ijazah sarjana bidang sastra pada tahun 1963 dan ijazah sarjana sastra pada tahun 1965 daripada Universiti Raya Kuala Lumpur. Seterusnya, dari tahun 1972 hingga
Beliau juga telah berkhidmat di situ sebagai pencara, khususnya di Jabatan Pengajar Melayu sehingga tahun 1969. Penglibatan beliau di dalam pertubuhan tindakan wanita Islam yang dikenal sebagai PPIB bermula sejak 1967 lagi, di mana beliau telah bersama-sama dengan Datuk Zakiah Hanum, Datuk Hajar Rahmah Abdul Hamid, Datuk Habibah Himanai, Puan Sri Zaliha Jalil, Puan Sri Rokayah Rashid, Puan Azhar Aziz, Datuk Aminah Kamal, dan Datuk Asya Ibrahim yang berusaha menggabungkan tenaga bagi memperkukuh berdiri sehingga menjadi di antara pertubuhan wanita yang disedari hingga hari ini. Kini, setelah 40 tahun pertubuhan berdiri, beliau masih lagi berjaya aktif dalam menjalankan aktiviti pertubuhan ini, dan sejak tahun 2001, beliau telah dilantik menjadi ketua berdiri sehinggalah hari ini. Pastinya hadirin sekalian ingin sungguh mengetahui siapa tokoh tersebut. Tetapi sabar, sebentar nanti kita akan kupas dengan lebih mendalam berkaitan tokoh ini dengan ahli-ahli medan kita. Kalau asyik saya berbicara tentang tokoh pasca merdeka ini, sehingga terlupa menggunakan ahli-ahli medan kita yang kacak dan cerita belakang serta sungguh bergaya pada hari ini. Baiklah, sidang hari ini, sebelum kita berbuka pagi ini, bagi menelusuri lebih dalam topik perbincangan, boleh sekiranya kita berkenalan dengan dua orang ahli medan kita pada hari ini terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya, Saudara Muhammad Ashar bin Rahmat yang merupakan ahli medan yang pertama, tampan dan murah dengan senyuman. Selamat datang saudara. Apa kabar saudara? Kabar baik. Terima kasih kerana menjemput saya ke forum pada pagi ini. Terima kasih saudara. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua, nampak yakin dan tenang berada di sebelah kanan saudara Asfa, iaitu saudara Haifah Ajilah Nuhmani. Selamat datang saudari. Apa kabar saudari? Saya sihat sahaja di sini. Terima kasih saudara Ray Farisha selaku moderator kita pada hari ini kerana sudi mendukung saya ke forum kita hari ini. Usai sangat berkenan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita hari ini, iaitu berkaitan tentang tokoh pasca merdeka kita yang pastinya sudah hadir ini sekali mengetahui siapakah gerangannya. Tokoh kita pada hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan, tokohnya ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Dik Safia Khalid. Sidang hadirin, ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama kita, Saudara Muhammad Asfar. Mohon saudara memberikan penjelasan kepada kami tentang pemikiran tokoh yang saya telah kupas sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Baik, secara generalisasinya, pendidikan bahasa adalah aspek penting dalam perkembangan masyarakat dan individu. Ia tidak hanya melibatkan pengajaran kemahiran asas seperti membaca, menulis, mendengar dan bertutur, tetapi juga mencakup pemahaman tentang budaya dan konteks sosial berkaitan dengan bahasa tersebut. Dalam konteks pemikiran Dik Safia Khalid, beliau berperanan besar dalam rangka kurikulum bahasa Melayu yang komprehensif, iaitu yang mengutamakan kemahiran praktikal serta penggunaan bahasa dalam situasi sehari-hari. Di samping itu, beliau juga menekankan kepentingan metodologi pengajaran yang interaktif yang dapat menarik minat pelajar dan dapat meningkatkan penglibatan mereka dalam proses pembelajaran. Jikalau pilihan dari sudut lain pula, dengan memperkasakan kurikulum pelatihan yang sistematik dan juga menyediakan semua-semua yang relevan, sumbangan Dik Safia dalam pendidikan bahasa telah pun memberikan impak positif kepada generasi yang akan datang. Dan juga ini akan memastikan bahasa Melayu terus dipertahan dan dipermartabatkan dalam berbagai bidang.
Nik Safia Karim sebagai seorang cendekiawan terkemuka telah pun memberikan sumbangan signifikan dalam bidang pendidikan bahasa Melayu, iaitu beliau giat aktif terlibat dalam merangka kurikulum bahasa Melayu yang komprehensif dan relevan, iaitu beliau mengutamakan bukan sahaja kemahiran linguistik semata-mata tetapi juga nilai budaya dan moral. Kurikulum yang dibangunkan di bawah pengaruh beliau sangat menekankan kepentingan penggunaan bahasa dalam konteks sehari-hari. Selain itu, ianya juga membolehkan pelajar memahami dan mengaplikasikan bahasa dengan lebih berkesan dalam situasi sosial dan profesional. Di samping itu, Nik Safia Karim juga memberikan perhatian kepada pengembangan profesional guru-guru bahasa. Beliau juga memahami bahawa guru yang berkelayakan dan terlatih adalah kunci kepada keberkesanan pengajaran bahasa dalam kelas. Oleh itu, beliau terlibat dalam program latihan dan seminar yang membantu guru-guru bahasa ini untuk mengasah kemahiran mereka. Mereka juga akan lebih memahami pendekatan terkini dalam pengajaran dan secara langsungnya guru-guru bahasa ini akan mengadaptasi kaedah yang sesuai dengan pelajar dari pelbagai jenis latar belakang murid-murid beliau. Penyelidikan yang dijalankan oleh Nik Safia Karim juga telah memberikan impak yang besar ke dalam bidang pendidikan bahasa Melayu dengan analisis yang mendalam tentang penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar. Beliau dapat mengenal pasti kesilapan biasa dan menyediakan strategi-strategi yang ada untuk memperbaiki. Jadi, ini sangat membantu dalam menghasilkan bahan pengajaran yang lebih berkesan dan relevan, serta menyediakan panduan kepada pendidik tentang cara terbaik untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam pelbagai situasi. Akhirnya, usaha Nik Safia Karim dalam mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan juga sangat penting. Beliau berusaha menegaskan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja penting dalam konteks pendidikan semata-mata, tetapi juga dalam bidang sains, teknologi dan komunikasi global. Melalui pelbagai seminar yang beliau lakukan seperti dalam penulisan dan aktiviti lain, beliau dapat mendorong masyarakat untuk menghayati dan menggunakan bahasa Melayu dalam pelbagai aspek kehidupan. Ianya tidak lain bukan bagi memastikan bahasa ini terus relevan dan dihargai. Jadi secara keseluruhannya, sumbangan Nik Safia Karim dalam pendidikan bahasa Melayu tidak sia-sia. Ianya telah memberikan impak yang besar pada generasi bangsa yang akan datang dengan memperkukuhkan kedudukan bahasa dan budaya Melayu di Malaysia, serta menanamkan rasa bangga terhadap warisan linguistik dan budaya negara. Sidang hadirin sekalian, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudara ahli pada pertama, iaitu saudara Muhammad Asfar, menghubung tentang kebijakan kita pada hari ini. Seterusnya, saya ingin memohon penjelasan daripada ahli pada kedua pula, iaitu saudara Muhammad Azira tentang peranan Nik Safia Karim dalam usahanya untuk mematahbaikan bahasa Melayu. Mohon penjelasan daripada saudara. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Farisha selaku moderator kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada soalan yang diajukan kepada saya. Jika kita lihat dari sudut peranan tokoh Nik Safia Karim pula, beliau berperanan untuk memperjuangkan bahasa Melayu di peringkat nasional. Sebagai seorang tokoh bahasa, Nik Safia Karim telah terlibat dalam pelbagai usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Beliau berperanan dalam menyokong pelaksanaan dasar-dasar kerajaan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Ini termasuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan, pentadbiran awam dan sektor-sektor lain di negara ini.
Sementara antara tahun 1989 hingga 1990, beliau telah dipinjamkan ke Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP sebagai Timbalan Ketua Pengarah. Di sini beliau terus menabuh bakti dalam perjuangan membutuhkan bahasa Melayu bukan sahaja di tanah air tetapi juga di seluruh dunia. Ini dapat dilihat dari pelantikan beliau selama 14 tahun dalam Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dan Ahli Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu JKT-PN yang mewakili Malaysia di Pertemuan Bahasa Melayu Brunei Darussalam Indonesia dan Malaysia MAPBIN. Selain itu, beliau merupakan ahli jemputan dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu PABN. Kepakaran beliau telah menjadikan beliau pakar rujuk bahasa yang sering dijemput. Nik Safiah Karib juga banyak terlibat dalam usaha pembinaan istilah dalam bahasa Melayu, khususnya dalam bidang-bidang yang memerlukan pengemas-kinian istilah seperti teknologi, sains dan bidang-bidang profesional yang lain. Ini amat penting bagi memastikan bahasa Melayu terus relevan dan mampu bersaing dalam dunia yang semakin maju ini. Beliau juga ada memberi khidmat kepada Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu. Seterusnya, Nik Safiah Karib juga aktif menjalankan penyelidikan berkaitan bahasa Melayu dan budaya Melayu. Penyelidikan beliau merangkumi aspek-aspek tata bahasa, linguistik deskriptif, dialek serta hubungan bahasa dengan masyarakat dan budaya Melayu. Penyelidikan ini membantu mengukuhkan kefahaman tentang penggunaan bahasa Melayu dalam konteks sosial dan budaya tempatan. Baik, terima kasih saudara-saudari ahli panel kedua, iaitu saudara Fatimah atas penerangan yang mengagumkan sebentar tadi. Bagi kita penuh bahasa, sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadir yang dihormati sekalian, soalan seterusnya adalah berkaitan dengan sumber-sumber yang bersama. Izinkan saya mengajukan soalan ini kepada ahli panel pertama kita, iaitu saudara Muhammad Asfar terlebih dahulu. Bolehkah saudara terangkan berkaitan sumber-sumber berikut yang kita sedang berbincangan ini? Silakan saudara Muhammad Asfar. Baiklah, saudara-saudara sekalian, untuk pengetahuan penonton sekalian, Nik Safiah Karib memainkan peranan yang cukup penting dalam memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan Malaysia. Beliau sering menegaskan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja alat komunikasi, tetapi ianya juga menjadi simbol identiti dan jati diri negara. Nik Safiah Karib berpegang kepada prinsip bahawa bahasa Melayu ini perlu diperkasakan dalam semua urusan rasmi kerajaan, pendidikan dan juga dalam perniagaan. Ianya bagi menekankan perpaduan negara itu sendiri. Selain itu, beliau turut menyumbang kepada perkembangan sistem pendidikan negara dengan menekankan pentingnya penggunaan bahasa Melayu sebagai medium pengajaran utama di sekolah dan juga di universiti semasa aktiviti pembelajaran dan pengajaran dilakukan. Bagi beliau, penguasaan bahasa kebangsaan adalah kunci kepada pembangunan sosial dan kebudayaan Malaysia. Pada era globalisasi kini, Nik Safiah lantang memperjuangkan agar bahasa Melayu tidak terpinggir oleh pengaruh bahasa asing, terutamanya bahasa yang menjadi moden ketika ini, bahasa Inggeris. Walaupun beliau mengakui bahawa pentingnya penguasaan bahasa antarabangsa, bagi beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu harus terus menjadi bahasa teras dan menjadi bahasa utama dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Selain itu, beliau juga terlibat dalam perbincangan kondisi bahasa negara, di mana beliau memberikan pandangan tentang pentingnya dasar yang kuat untuk mengekalkan kedudukan bahasa Melayu
dalam sektor awam dan juga dalam sektor pendidikan. Melalui penulisan dan wacana umum telah dilakukan oleh beliau, Miss Safia Karim telah mengingatkan kepada masyarakat bahawa kepentingan menggunakan bahasa perasaan dengan betul dan mengangkatnya sebagai tanda patriotisme dalam diri seseorang. Di samping itu, beliau juga turut menyokong usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Bagi beliau, bahasa Melayu itu berpotensi menjadi media pengajaran dan penyelidikan dalam bidang tersebut. Dengan syarat ada usaha berterusan untuk membangunkan terminologi teknikal dalam bahasa Melayu ini. Kesannya, kerjasamanya dengan Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun yang dikenali sebagai DBP serta institusi pendidikan ini telah memperkukuhkan usaha untuk memastikan bahasa Melayu terus kekal relevan di peringkat akademik dan profesional seterusnya ke peringkat dunia. Sumbangan besar Miss Safia Karim dalam perjuangan bahasa Melayu menjadikannya tokoh yang amat penting dalam pemeliharaan dan pemerkasaan bahasa kebangsaan ini. Wah, tidak dapat dinafikan. Begitu banyak semangat tokoh kita pada hari ini. Jadi, mari kita dengar dengan lebih lanjut lagi tentang semangat-semangat tokoh ini daripada ahli pedagogi kita dengar, iaitu Safia Muhammad Atilah. Silakan Safia. Baiklah, sumbangan beliau yang seterusnya adalah dalam penghasilan buku tata bahasa Dewan. Miss Safia Karim ialah salah satu pengarang utama buku tata bahasa Dewan yang merupakan salah satu karya rujukan terpenting dalam tata bahasa Melayu. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP untuk menjadi panduan utama dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia serta menjadi panduan penting dalam memahami tata bahasa dan struktur bahasa Melayu dengan lebih mendalam. Buku tata bahasa Dewan ini sering digunakan secara meluas di sekolah, universiti dan dalam kalangan ahli bahasa. Buku ini juga membantu dalam penyeragaman dan pemahaman tata bahasa Melayu sekaligus memperkukuhkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Buku tata bahasa Dewan ini telah dicetak berulang beberapa kali sejak terbitannya buku yang pertama pada tahun 1986. Buku ini diiktiraf sebagai salah satu karya ilmiah yang sangat penting dalam bidang linguistik dalam bahasa Melayu. Selain perlibatannya dalam bahasa, Miss Safia Karim juga dikenali sebagai seorang aktivis sosial, terutamanya dalam memperjuangkan hak-hak wanita. Beliau banyak menulis dan berucap tentang peranan wanita dalam masyarakat Melayu dan bagaimana mereka boleh memainkan peranan yang lebih besar dalam pembangunan negara. Dalam perjuangan pembangunan wanita, beliau telah mengasaskan dua buah persatuan wanita, iaitu Pertiwi. Singkatannya ialah Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Pertiwi telah ditubuhkan pada tahun 1967 sebagai sebuah pertubuhan yang berorientasikan projek di mana pelbagai aktiviti kemasyarakatan, keagamaan dan kebajikan berteraskan pendidikan. Program-program Pertiwi ini disasarkan bagi wanita dan golongan kanak-kanak terutamanya di kawasan pendalaman. Datuk Dr. Nick ini jadi ketua satu dalam jawatan kuasa Indo. Beliau sungguh mengalu-alukan wanita muda Islam menyertai Pertiwi dan bersama-sama Pertiwi bagi menjalankan kerja-kerja amal mereka. Sewaktu menceritakan pengalaman bersama Pertiwi, beliau menekankan bahawa asas pendidikan merupakan teras yang utama perjuangan Pertiwi.
pada awal 1970-an, Pertiwi telah mencanangkan projek anak angkat bagi menyediakan bantuan kewangan kepada para pelajar tanpa mengira bangsa dari keluarga miskin. Pengurusan projek ini melibatkan pihak sekolah. Ini dikatakan demikian kerana kewangan yang diperuntukkan akan diuruskan oleh guru besar sekolah bagi pelajar yang terpilih. Guru besar dipertanggungjawabkan untuk membuka buku simpanan bank dan menyimpan buku tersebut bagi mengeluarkan kewangan yang perlu. Sumber kewangan yang diterima daripada sumbangan orang ramai dan dibahagikan mengikut purata sebanyak RM40 Malaysia setahun bagi pelajar di peringkat sekolah rendah dan RM60 Malaysia setahun bagi pelajar di peringkat sekolah menengah. Menurut Datuk Dr. Lee, antara penderma adalah Datuk Musa Hitam yang ketika itu merupakan timbalan Perdana Menteri dan syarikat Kentucky Fried Chicken KFC. Terima kasih saudara yang berhebat kita. Jadi, pembicara-pembicara kita bersama dengan ahli kita yang setia bersama dengan kita dari awal sehingga penghujung forum. Dan sudi berkongsikan ilmu bersama kita mengenai pada pembahasan pendidikan kita hari ini, yaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Ismail Ibrahim. Alhamdulillah, dengan berkat dalam usaha yang rajin, insyaAllah kita dapat melahirkan generasi muda dan dapat menjelang nama negara dan mengangkat martabat bangsa yang besar dan banyak agar kita dapat duduk sama kita dan duduk sama tinggi dengan negara-negara yang maju yang lain sama seperti dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Ismail Ibrahim. Sidang hadirin yang dihormati, cantiknya para puteri salju bersama Nenda mencari nafkah. Jika negara ingin maju, bahasa itulah jangan dipakai. Mengadap di atas para anak disuruh pasang berita. Kalau tersilap, tutup bicara. Jemaah disusun, maaf minta. Terimalah salam penutup majlis. Salam terima kasih. Salam maaf buat semua hadirin sekalian. Lantaran keterbatasan waktu, saya ingin memohon untuk mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mengundurkan diri. Dan sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang dari kesalahan kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.